Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Afifah binti Muhammad Ghazali, pelajar daripada Fakulti Sains Komputer dan juga Matematik dan daripada kelas CS11. So, in this video, saya akan menerangkan tentang Adam Smith, iaitu salah seorang tokoh ekonomi yang telah banyak membantu dalam mencorakkan peradaban manusia. So, siapa Adam Smith ni sebenarnya? Adam Smith merupakan seorang ahli falsafah, ahli ekonomi yang mana selepas ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang ideologi ataupun pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Adam Smith itu sendiri, dan juga beliau merupakan salah seorang ahli aktif dalam ekonomi politik. Beliau dilahirkan pada Jun 1723 dan antara karya-karya beliau yang terkenal adalah The Theory of Moral Sentiments dan juga An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Antara idea-idea yang telah dikeluarkan oleh Adam Smith adalah teori pasaran bebas, konsep tangan tidak nampak dan juga teori faedah mutlak. Apabila kita katakan tentang teori faedah mutlak yang telah dikeluarkan oleh Adam Smith, beliau ada menjelaskan bahawa sesebuah negara itu mempunyai faedah mutlak sekiranya negara tersebut mampu menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu barangan tanpa menjejaskan sumber sedia ada dalam penghasilan produk tersebut berbanding dengan negara lain. Misal kata, kita bagi contoh Malaysia. Malaysia mampu mengeluarkan getah tanpa menjejaskan sumber yang sedia ada berbanding dengan penghasilan getah di negara Thailand. Oleh itu, kita boleh katakan Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam penghasilan getah. Sebaliknya, kalau Thailand pula, kita bagi contoh Thailand, mereka boleh hasilkan beras tanpa menjejaskan sumber yang sedia ada berbanding dengan negara Malaysia. Oleh itu, kita boleh simpulkan Thailand mempunyai faedah mutlak dalam penghasilan beras. Faedah mutlak ni telah mendorong kepada pembahagian kerja, berlakunya pembahagian kerja ataupun pengkhususan pengeluaran sesuatu produk. Bila berlakunya pengkhususan pengeluaran sesuatu produk ni, ia dapat meningkatkan produktiviti dan akan memudahkan proses pengeluaran atau penghasilan sesuatu produk. Ia juga dapat meningkatkan lagi untung sesebuah negara ataupun pendapatan sesebuah negara. Selain itu, idea-idea yang dikeluarkan oleh Adam Smith adalah idea ataupun ideologi ataupun pandangan beliau tentang pasaran bebas. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran bebas ini sebenarnya? Pasaran bebas adalah harga dan kuantiti barangan atau servis ditentukan oleh penjual dan pembeli tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Adam Smith berpendapat bahawa ekonomi akan lebih terselah dan dapat dijalankan dengan lebih baik jika konsep tangan tidak nampak digunakan. Konsep tangan tidak nampak ini pula menjelaskan bahawa ekonomi ni ada kuasa yang tersendiri, ada power yang tersendiri yang boleh membuatkan ia akan stabil dengan tersendirinya. So, Adam Smith percaya yang ekonomi boleh stabil dengan sendirinya disebabkan dengan adanya konsep tangan tidak nampak ini. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan idea yang telah dibawa oleh Adam Smith kepada masyarakat. Yang pertama, kesan idea yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan pembahagian kerja. Apabila berlakunya pembahagian kerja ataupun apabila pengkhususan kerja ini diaplikasikan dalam sesebuah organisasi, pekerja akan melakukan tugas yang lebih spesifik. Hal ini akan mendorong peningkatan fokus mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pembahagian kerja dapat mendorong dalam peningkatan kemahiran tenaga kerja, menjimatkan masa pergerakan dan membolehkan lebih banyak peralatan seperti mesin-mesin canggih dapat dikeluarkan. Kita boleh tengok konsep pembahagian kerja ataupun pengkhususan kerja ni sering diaplikasikan di kilang-kilang ataupun tak terkecuali juga mana-mana pertubuhan yang ada dalam negara.
Selepas itu, antara kesan-kesan idea yang kita nak bincangkan juga adalah pasaran bebas, kesan kepada yang berkaitan dengan pasaran bebas. Okey. Idea Adam Smith ni telah membolehkan para pedagang untuk berdagang dengan lebih bebas dan terbuka tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. Oleh hal yang demikian, perkara ini telah membantu dalam meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Pada bahagian ini, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut ataupun mengkaji dengan lebih lanjut tentang sebuah artikel yang bertajuk Pandangan Islam terhadap Mekanisme Pasar yang ditulis oleh saudara Muhammad Zulkafli Dwi Laksana. Tapi sebelum tu kita nak cerita sedikit tentang latar belakang penulis. Penulis merupakan seorang mahasiswa di Universiti Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau menyediakan artikel ini sebagai tesis untuk memenuhi salah satu syarat meraih sarjana ekonomi Islam dalam jurusan ekonomi Islam. Seterusnya kita beralih kepada ringkasan artikel. Dalam artikel ini, penulis ada menceritakan tentang serba sedikit tentang latar belakang idea pasaran bebas itu secara umum. Isi kandungan dalam artikel merangkumi beberapa bahagian di mana penulis menceritakan dengan lebih terperinci tentang pasaran bebas. Penulis juga ada mengupas beberapa isu pasaran bebas daripada pelbagai sudut pandang tokoh ilmuwan Islam seperti Imam Ghazali, Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Dalam artikel ini juga ada banyak isu yang telah dikupas dan dikemukakan oleh penulis. Antara isu yang dibincangkan oleh penulis adalah ciri-ciri pasaran bebas, fungsi pasaran bebas, pola kegiatan pasaran bebas dan banyak lagi. Sekiranya kita gali dengan lebih dalam tentang artikel ini, kita dapat lihat banyak isu-isu yang menarik yang telah dikeluarkan ataupun yang dikupas oleh penulis. Antara isu yang menarik yang terdapat dalam artikel ini adalah pasaran bebas daripada sudut pandangan Adam Smith dan juga sudut pandangan Islam. Seterusnya, konsep tangan tidak nampak dalam Islam, pandangan Islam terhadap teori bunga yang dikeluarkan oleh Adam Smith dan juga teori nilai dari sudut pandang Adam Smith dan juga sudut pandangan ekonomi Islam. Pada mulanya kita akan berbincang tentang pasaran bebas. Berkenaan dengan pasaran bebas, penulis menyatakan Rasulullah SAW menolak untuk menaikkan harga. Hal ini kerana daripada sudut pandangan Islam, urus niaga perlu dilakukan dengan kerelaan di antara pembeli dan juga penjual. Menurut pakar ekonomi Islam, perkara inilah yang dikaitkan dengan konsep tangan tidak nampak ataupun invisible hands yang telah dikeluarkan oleh Adam Smith. Hal ini menunjukkan bahawa konsep ini telah lama diguna pakai oleh masyarakat Islam sebelum keluarnya teori-teori yang dikeluarkan oleh Adam Smith. Selain itu, isu yang diketengahkan ataupun yang telah dikupas oleh penulis adalah sistem bunga atau riba yang diamalkan oleh Adam Smith. Adam Smith ni berpendapat bahawa sistem bunga ini dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Islam melarang umatnya untuk terlibat dengan riba. Hal ini kerana sistem riba boleh mendorong kepada berlakunya penindasan kepada golongan yang lemah. Akhir sekali, isu yang menarik yang telah dinyatakan oleh penulis adalah berkenaan dengan teori nilai. Berdasarkan teori nilai yang dikemukakan oleh Adam Smith, beliau menyifatkan tenaga kerja atau buruh merupakan alat pengukuran nilai. Namun begitu, ekonomi Islam mempunyai pandangan yang berbeza. Menurut Islam, nilai merujuk kepada satu barang sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Teori Adam Smith hanya mempertimbangkan material, sebaliknya berbeza dengan nilai teori ekonomi Islam yang dikenali dengan sebutan maslahah yang bermaksud mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Okey. Seterusnya kita akan ceritakan tentang maklumat baru yang diperoleh oleh saya ataupun pengkaji. Sebenarnya banyak sangat maklumat baru yang telah saya peroleh berdasarkan artikel yang telah saya kaji ini. Antara maklumat yang saya peroleh adalah ekonomi Islam ni terlebih dahulu dah mengamalkan mekanisme pasaran bebas daripada Adam Smith. Ini menunjukkan macam Islam mengamalkan benda ni dulu sebelum Adam Smith mengeluarkan teori pasaran bebas. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa di mana Rasulullah SAW bertindak untuk tidak menentukan harga dalam urus niaga. Selain itu,
apa yang maklumat yang boleh memberi pengajaran adalah Islam menolak riba. Oleh kerana dengan adanya riba ni, dia boleh mendorong kepada manusia untuk menjadi lebih tamak dan juga mendorong manusia untuk menindas golongan yang lebih lemah. Islam lebih mementingkan harmoni. Oleh itu, Islam melarang berlakunya riba dalam urus niaga. Selain itu, teori nilai itu sendiri. Nilai dalam Islam amat berharga. Dia tak pandang berapa ramai orang buat tu atau berapa ramai tenaga buruh yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu barang, tapi dia tengok sama ada barangan tersebut mempunyai faedah ataupun tidak. Sekiranya barangan tersebut boleh mendatangkan manfaat ataupun boleh memberi kebaikan kepada orang sekeliling ataupun kepada masyarakat, maka barangan tersebut akan dikira sebagai barangan yang bernilai. Walaupun tak kisahlah seorang yang buat ke, dua orang yang buat ke, barangan tersebut tetap dikira bernilai. Berbeza dengan pandangan Adam Smith. Adam Smith kata barangan tu akan dikira bernilai sekiranya lebih ramai buruh ataupun lebih ramai tenaga kerja yang diperlukan untuk buat satu barangan tu. Tapi Islam tak. Islam cakap kalau selagi mana barangan tersebut ada nilai ataupun boleh ada nilai, maksudnya macam boleh memberi faedah kepada orang ramai, maka barangan tersebut adalah dikira bernilai di mata ekonomi Islam.